Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya, Amira Ain Naziha binti Abdul Hafiz dan rakan sekumpulan saya iaitu Farha Adibah binti Azlan. Hari ini kami akan membentangkan projek glider kami yang telah kami lakukan bagi kursus SHPE 2112 Seksyen 2. Untuk itu, saya akan mulakan pembentangan terlebih dahulu dengan pengenalan. Untuk pengenalan glider, ianya merupakan sejenis pesawat yang bersayap tanpa enjin yang mampu melayang di udara yang dipengaruhi oleh reka bentuknya yang tersendiri iaitu aerodinamik. Untuk itu, terdapat beberapa jenis daya yang terhasil daripada penerbangan glider di udara. Daya-daya tersebut adalah merupakan faktor kepada glider ini dapat diterbangkan di udara. Seterusnya, glider yang terbina akan membuat penerbangannya menggunakan kekerasan angin aliran udara melalui sayapnya yang berbentuk aerofoil. Untuk itu, aspek yang dititikberatkan dalam pemilihan reka bentuk glider ini ialah aspek ketahanan, aspek kestabilan, aerodinamik, kesesuaian dan juga reka bentuknya. Untuk itu, bahan yang digunakan untuk menghasilkan glider ini memainkan peranan penting kerana dengan menggunakan bahan yang baik dan sesuai, ianya mampu mempengaruhi penerbangan glider untuk terbang dengan baik. Seterusnya, kita akan melihat kepada objektif. Objektif kita ada 4 perkara, iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerbangan glider di udara. Yang kedua ialah mengenal pasti punca masalah yang ada dalam menyukarkan penerbangan glider di udara. Yang ketiga, mengenal pasti bahan-bahan yang sesuai digunakan dalam penghasilan glider yang baik. Dan untuk objektif yang keempat pula ialah mereka bentuk sesebuah glider dengan reka bentuk yang sesuai supaya dapat diterbangkan dengan baik dan juga stabil. Seterusnya, kita akan melihat kepada maklumat dan info glider. Untuk itu, yang pertama adalah faktor penerbangan glider, di mana untuk sesebuah glider terbang di udara akan ada beberapa daya yang terhasil daripada glider tersebut, iaitu daya tujah, daya seret, daya angkat dan juga berat. Untuk daya tujah ini, ianya mendorong glider untuk bergerak maju ke hadapan. Untuk daya seret pula, dia akan menghalang pergerakan ke hadapan yang terjadi kerana rintangan udara. Yang ketiga ialah daya angkat, di mana daya ini akan mengangkat sesebuah glider tersebut ke udara kerana perbezaan tekanan di atas dan di bawah sayap. Dan keempat pula ialah berat, di mana glider ini akan terbang ke bawah yang disebabkan oleh graviti yang ada. Seterusnya ialah kita akan melihat kepada aspek reka bentuk glider. Yang pertama iaitu fuselage. Ianya merupakan bahagian utama badan pesawat yang berbentuk gelendong, dan ianya merupakan bahagian yang menahan kru, penumpang dan juga kargo. Dan yang kedua pula ialah sayap. Itu geometri sayap mempunyai serta aspek penerbangan dan reka bentuk sayap bergantung pada banyak parameter seperti nisbah tirus, sapuan balik sudut, nisbah ketebalan dan sebagainya. Yang ketiga ialah berat, di mana berat pesawat adalah faktor umum yang menghubungkan semua aspek reka bentuk pesawat, seperti aerodinamik, struktur dan penggerak. Yang terakhir ialah ekor, di mana ianya sebagai perkara yang menyeimbangkan dan menstabilkan sesebuah glider yang diletakkan di bahagian belakang glider secara menegak dan juga melintang. Seterusnya ialah alatan dan bahan.
kita akan melihat apa alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan glider ini. Yang pertama ialah styrofoam. Styrofoam yang digunakan ialah sebanyak 2 cm. Yang kedua ialah pisau pemotong yang digunakan untuk memotong styrofoam kepada bentuk yang dikehendaki. Seterusnya kita juga ada pembaris yang digunakan untuk penandaan dan juga kita boleh untuk mengukur. Seterusnya ialah peta pelekat di mana ianya digunakan untuk melekatkan antara dua styrofoam. Seterusnya ialah kita juga ada kertas pasir di mana ianya digunakan sebagai kemasan selepas styrofoam itu dipotong. Ianya untuk menghasilkan satu permukaan yang licin dan juga rata. Seterusnya kita juga ada gelang getah di mana ianya digunakan pada akhir prosedur di mana ianya digunakan untuk menggabungkan antara sayap dan juga badan glider tersebut. Bagi langkah-langkah membuat glider ini pula, pertama sekali, menggaris dan menanda ukuran pada styrofoam untuk membuat bahagian sayap glider yang berukuran 60 cm panjang dan 6 cm lebar. Pada bahagian badan glider pula adalah berukuran 45 cm panjang dan juga 4 cm lebar. Langkah yang kedua, potong styrofoam yang telah ditanda tersebut menggunakan pisau yang tajam agar potongan pada papan styrofoam adalah menjadi lebih kemas. Langkah yang ketiga, pada bahagian depan sayap, hiriskan styrofoam tersebut secara condong bagi tujuan mewujudkan reka bentuk aerodinamik. Ulangi langkah tersebut pada bahagian belakang sayap juga. Langkah yang keempat, seterusnya pada bahagian tepi sayap, potongkan bahagian tersebut secara serong kepada setengah bahagian. Lakukan langkah terbabit kepada kedua-dua belah sayap. Bagi langkah yang kelima, dengan menggunakan kertas las, proses kemasan dilakukan untuk melicinkan lagi permukaan dan lengkungan yang dilakukan pada sayap glider tersebut. Langkah yang keenam pula, tampakkan seletip pada bahagian keliling sayap glider bagi menguatkan lagi papan styrofoam. Langkah yang ketujuh, pada bahagian badan glider yang sudah dipotong mengikut ukuran, bentukkan pula pada bahagian depan badan menjadi seperti bentuk peluru atau bulat dan tidak lupa juga untuk menggunakan kertas las bagi melicinkan permukaan tersebut supaya rata. Bagi langkah yang ke-8, untuk bahagian ekor, potongkan styrofoam mengikut dua jenis ukuran iaitu yang pertama 22 cm panjang kali 4 cm lebar dan juga 8 cm panjang dan 4 kali cm lebar. Seterusnya, bagi langkah yang ke-9, bentukkan lengkung pada kedua hujung ekor glider yang melintang dan juga ekor kecil yang menegak bagi mengurangkan rintangan angin semasa proses pengujian. Bagi langkah yang ke-10, cantumkan bahagian ekor melintang dan yang menegak yang telah siap dipotong bagi badan glider menggunakan double tape. Bagi langkah yang ke-11, akhir sekali, tebukkan bahagian tengah badan glider untuk meletakkan dua batang pencucuk dan setelah itu, mencantumkan sayap dan badan tersebut dengan menghilangkan gelang getah yang disangkutkan pada kedua-dua pencucuk tersebut. Hal ini demikian untuk mengekalkan kedudukan sayap pada badan glider tersebut. Seterusnya, kami juga melakukan pengujian keseimbangan dengan meletakkan kedua-dua belah sayap glider pada dua batang lidi seperti yang telah dikepilkan darjah di atas. Hal ini dilakukan bagi mencari titik keseimbangan bagi projek glider kami ini. Bagi percubaan penerbangan yang dilakukan pula, untuk percubaan yang pertama, projek glider kami hanya mampu terbang sejauh 9.6 meter dengan masa 2.1 saat. Kami dapati glider kami tersebut adalah kurang stabil kerana faktor angin yang kuat di kawasan pengujian yang kami lakukan. Untuk percubaan yang kedua pula, glider kami mampu terbang sejauh 10 meter dengan merekodkan masa sepanjang 2.6 saat. Kestabilan adalah juga kurang kerana glider tersebut kami dapati terlalu ringan. Dan bagi percubaan yang terakhir, iaitu percubaan yang ketiga, glider kami telah merekodkan jarak sejauh 10.55 meter dengan cacatan masa 2.8 saat. Kami dapati glider kami adalah lebih stabil lalu jarak penerbangannya adalah lebih jauh. Pembentangan diteruskan dengan video penerbangan.
First attempt. Second attempt. Third attempt. Ini pula merupakan video penghasilan kami dalam membuat projek glider. Alatan dan Bahan. Langka-langka.
一次我真的睡着了。Ujian Kisimbangan dan Hasil Glider. Antara masalah-masalah yang kami hadapi sepanjang pengujian projek glider kami ini dijalankan adalah yang pertama sekali, badan glider tersebut adalah terlalu ringan jika diterbangkan. Seterusnya, kawasan pengujian terbabit adalah terlalu berangin dan yang akhir sekali, glider adalah kurang kukuh kerana menggunakan papan styrofoam dan badan glider tersebut akan berlaku sedikit penghakisan ataupun pecah sekiranya pendaratan yang terjadi adalah terlalu kuat hentamannya ke tanah. Bagi langkah-langkah penyelesaian yang kami fikirkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul adalah yang pertama sekali, menukar arah tempat balingan kerana tempat sebelumnya adalah menentang pergerakan angin dan anginnya terlalu kuat. Seterusnya, kami menambahkan duit shilling 10 sen sebanyak 3 keping bagi menambahkan berat dan keseimbangan. Seterusnya, kami meletakkan selotip pada bahagian keliling sayap atau badan glider bagi mengukuhkan lagi papan styrofoam tersebut. Pembentangan diteruskan dengan menunjukkan hasil akhir projek glider kami. Okay, seterusnya ialah berikut merupakan lukisan glider yang dihasilkan menggunakan AutoCAD. Untuk lukisan glider ini, ianya terdiri daripada badan utama, sayap dan juga ekor. Panjang glider yang dibina adalah sebanyak 45 cm pada bahagian badan dan juga lebar 60 cm pada sayap. Okay, lukisan untuk setiap pandangan ini dilukis dengan teliti mengikut ukuran sebenar. Okay, seterusnya kita juga boleh lihat AutoCAD yang dilukis secara ceraian daripada glider tersebut dan setiap bahagian mempunyai dua pandangan yang berbeza. Okay, seterusnya ialah lukisan yang terakhir yang dilukis untuk menampakkan bentuk yang sebenar. Apa yang telah kami dapat simpulkan sepanjang kami melakukan projek glider ini adalah yang pertama sekali, pemilihan barang yang tepat dalam membina glider ini adalah sangat penting. Seterusnya, bentuk dan saiz glider perlu diberikan perhatian yang sangat tinggi kerana ia bagi memastikan glider tersebut dapat terbang lebih jauh dan lama di udara. Selain itu juga, perincian yang dilakukan semasa proses mengukur, menanda dan memotong adalah memerlukan fokus yang sangat tinggi kerana sedikit perbezaan yang terjadi mampu menjejaskan kestabilan glider tersebut. Tidak dilupakan juga, bentuk aerodinamik adalah sangat penting untuk dilakukan bagi mengurangkan geseran angin sewaktu penerbangan dilakukan. Justeru, kehadiran pemberat yang terdapat pada badan glider adalah sangat penting kerana ia mempengaruhi kestabilan glider tersebut. Itu sahaja bagi pembentangan projek glider bagi kumpulan kami. Sebarang pertanyaan dan soalan bolehlah dikemukakan sewaktu-waktu pembelajaran. Sekian, terima kasih.